Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Malaysia Memilih. Saya Luqman Haris. Itu adalah manifesto yang dikeluarkan oleh GPS di Sarawak yang banyak boleh kita kupas dan perlu untuk kita ulangi kepentingannya kerana selaku negeri yang mempunyai kerusi parlimen yang terbanyak di Malaysia iaitu sebanyak 31 kerusi, Sarawak seperti yang kita selalu saksikan sebelum ini berpotensi menjadi pelengkap atau pencukup kerusi kingmaker yang agak signifikan dalam PRU kali ini. Lebih signifikan berbanding PRU yang lepas kerana kita lihat dalam PRU kali ini ramai menjangkakan bahawa sukar untuk satu gabungan atau satu parti memenangi cukup kerusi majoriti 112 atau lebih dengan sendiri. Jadi peranan kingmaker menjadi semakin penting dalam PRU 15 kali ini berbanding dengan semua pilihan raya umum sebelum ini. Untuk itu kita lihat GPS mengeluarkan manifesto mereka dan apakah manifesto mereka itu tepat dengan apa yang rakyat mahukan. Nah, adakah itu menjadi satu lagi titik tolak untuk GPS berjaya mengekalkan majoritinya dari segi kerusi parlimen di negeri Sarawak dalam negeri yang mempunyai kerusi parlimen paling banyak ini. Saya mahu bersama dengan Nuzuluddin Abdul Razak, Wakil Sarawani di Sarawak secara lintas langsung sekarang ini dari Sarawak. Nuzul, kita sudah tahu GPS manifesto yang dikeluarkan oleh GPS teras-teras utamanya ada banyak teras utamanya yang agak serupa dengan manifesto parti lain yang kita sudah lihat setakat ini. Tetapi kita lihat dinamika di Sarawak ini agak unik berbanding dengan negeri-negeri di Semenanjung sebagai contoh. Adakah manifesto yang dikeluarkan oleh GPS ini dengan tepatnya mencerminkan apa yang rakyat mahukan dari parti politik dan calon yang mereka akan undi pada PRU kali ini? Baik, terima kasih Luqman. Kalau kita tahu semalam Gabungan Parti Sarawak baru melancarkan manifesto mereka melibatkan 25 teras utama dan 5 teras yang pertama itu disenaraikan mencakupi beberapa perkara khususnya pada pembentukan sebuah kerajaan yang stabil, ekonomi yang lebih berkualiti berbanding 5 tahun yang akan datang dan bagaimana kerajaan Gabungan Parti Sarawak ini akan menjangkakan pelan perancangan yang lebih ke hadapan. Kerana sebelum ini juga kerajaan negeri di bawah GPS telah melancarkan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS COVID-19 2030 yang akan menjangkakan apa pembangunan seterusnya akan dilaksanakan oleh kerajaan negeri jika GPS terus memegang mandat rakyat Bumi Kenyalang ini. Kita tahu pada PRU kali ini 1.9 juta lebih daripada itu pemilih berdaftar akan turun mengundi pada 19 November kelak. Ini pastinya satu perubahan yang drastik berbanding PRU yang lalu dan ini akan memberikan jawapan yang lebih tuntas bagaimana pergerakan pemimpin yang akan datang ini perlu dilaksanakan dalam tempoh berkempen kali ini. Dan ini antara refleksi-refleksi yang perlu kita jangkakan daripada masyarakat di Bumi Kenyalang sendiri. Kalau melihat kepada struktur PRU kali ini, rakyat mahukan suara yang lebih lebih kuat di peringkat nasional. Bagaimana 31 kerusi parlimen di negeri Sarawak ini akan menentukan siapakah pemimpin yang akan meneroji bukan sahaja Sarawak tetapi kerajaan Malaysia secara keseluruhan. Lebih daripada 60% penduduk di Bumi Kenyalang ini menetap ataupun tinggal di kawasan pedalaman. Pastinya suara mereka ini juga akan didengar bukan sahaja dari segi pembangunan infrastruktur. Itu yang telah dilaksanakan 5 tahun yang akan datang. Dan dalam tempoh 5 tahun lalu, kita melihat bagaimana kerajaan negeri Sarawak ini memilih kerajaan. Pada masa itu juga berlaku pertukaran pemimpin di peringkat persekutuan, iaitu pemimpin di peringkat tertinggi negara Malaysia. Dan juga dalam tempoh tersebut, 2022 Pakatan Harapan memimpin kerajaan, pelbagai projek telah dibatalkan di Bumi Kenyalang ini. Dan pastinya ini antara perkara yang perlu diutamakan oleh rakyat di Bumi Kenyalang. Bagaimana kesilapan yang lalu telah memberikan satu implikasi yang cukup besar kepada pembangunan negeri ini. Maka saya melihat kepada apa perkara yang diajukan oleh GPS kepada rakyat untuk tempoh 5 tahun akan datang. Sebelum ini, projek jambatan yang telah dibatalkan diteruskan oleh Gabungan Parti Sarawak melalui dana mereka sendiri. Seperti Luqman juga tahu, kerajaan Malaysia ini terdiri daripada komposisi bukan sahaja di Semenanjung tetapi di Sabah dan Sarawak. Dan juga beberapa menteri utama juga mewakili negeri Sarawak berada di Dewan Rakyat dan mereka ini membawakan suara yang cukup besar. Ini apa antara perkara-perkara yang mahu rakyat Sarawak dengarkan pada 5 tahun akan datang, bagaimana pemimpin ini akan meneraju kerajaan Malaysia dan juga mengangkat suara rakyat ke Dewan Rakyat. Ya, Nuzul, kalau kita lihat manifesto kali ini terasnya dan asasnya kira-kira sama dengan manifesto-manifesto pada PRU atau PRN yang lepas. Seperti yang Nuzul sebut tadi, ada banyak, ada 25 teras. Tapi asasnya masih lagi lebih kurang sama, pembinaan ataupun penambahbaikan infrastruktur seperti lebuh raya, jambatan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat jumlah pengundi dan demografi, taburan demografi pengundi di Sarawak. Seperti yang Nuzul sebut sebentar tadi, di sini ada 1.9 juta pengundi, sangat besar. Tapi daripada jumlah ini kita lihat seperti mana yang kita saksikan di banyak negeri lain di Malaysia untuk PRU kali ini, mereka yang muda
mendominasi taburan pengundi. Juga di Sarawak, kita saksikan kes yang sama, Nuzul. Kalau kita lihat apa yang saya paparkan, penonton boleh lihat sekarang ini, 18 hingga 20 tahun sehinggalah 30 hingga 39 tahun, mereka ini adalah big chunk. Kumpulan muda ini mewakili kira-kira 1 juta atau 900,000 lebih daripada keseluruhan pengundi. Jadi seperti mana banyak negeri lain, pengundi di Sarawak kali ini juga dinominasi oleh golongan muda, 18 hingga 39 tahun. Khasnya 18 hingga 29 tahun. Ramai antara mereka yang mengundi buat kali pertama kerana baru boleh mengundi. Ramai juga antara mereka mengundi kali pertama kerana didaftarkan secara automatik. Tapi kesimpulannya mereka ini golongan muda. Melihat kepada manifesto yang asasnya kira-kira sama seperti yang sebelum-sebelum ini, adakah ini resonate juga? Adakah ini dapat diterima dan masuk ke hati dan minda pengundi-pengundi muda ini? Atau adakah mereka mengharapkan sesuatu yang lebih segar berbanding apa yang mereka saksikan sebelum ini? Apa sentimen mereka, anak muda? Boleh Lukman, kalau melihat kepada struktur pentadbiran di negeri Sarawak ini, kita ingat, kita imbas kembali apa yang berlaku 2 tahun lalu semasa pandemik COVID-19 melanda negara. Pada tahun 2017, Kerajaan Negeri Sarawak di bawah Gabungan Parti Sarawak telah memperkenalkan satu dasar digitalisasi melalui perkembangan baharu bagaimana kerajaan negeri dapat memaparkan satu struktur sosioekonomi yang lebih maju, lebih ke hadapan menggunakan struktur digital. Ini merangkumi pelbagai sektor, bukan sahaja daripada ekonomi tetapi juga pendidikan, dan juga bagaimana ini dapat mencapai hasrat yang lebih mendalam dan lebih luas kepada golongan belia sehinggalah ke hari ini. Pelbagai sebenarnya inisiatif dan juga aspirasi yang telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri melalui pembangunan digital ini. Dasar digitalisasi di negeri Sarawak ini adalah salah satu perkara secara komponen yang sangat penting untuk memastikan kerajaan negeri dan juga golongan belia sentiasa seiringan dan untuk membangunkan negeri ini khasnya. Dan kali ini negeri Sarawak melalui Gabungan Parti Sarawak GPS sendiri telah melahirkan beberapa generasi golongan belia yang berkemahiran, dan pastinya ada berbagai teras utama yang akan disampaikan oleh kerajaan negeri jika mereka terus meneraju bumi Kenyalang ataupun Sarawak ini. Antaranya adalah dengan penubuhan pusat-pusat teknikal dan juga kemahiran seperti Pusat Kecemerlangan Teknikal Sentex yang memberikan peluang pekerjaan yang lebih luas. Dan kali ini Sarawak juga menyasarkan untuk bekerjasama dengan syarikat luar antarabangsa untuk menubuhkan pelbagai lagi pusat industri seperti Bintulu berkenaan dengan industri petrokimia dan juga penciptaan hidrogen. Ini antara sumber-sumber ekonomi baru yang memerlukan bakat-bakat baharu yang perkembangan bakat yang sekarang ini telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri. Ini pastinya antara momentum yang akan kita lihat bagaimana golongan belia ini akan memilih siapa kerajaan mereka yang akan datang. Kerana perkembangan antara kerajaan negeri sekarang ini dengan golongan belia yang kita tahu mereka pertama kali mengundi, mereka pasti menyasarkan satu perkembangan yang cukup signifikan. Apa hasil undi mereka itu dalam tempoh 5 tahun akan datang. Dan sekarang ini terbukti kerajaan negeri Sarawak telah membawa masuk pelbagai penyertaan daripada syarikat luar antarabangsa untuk bekerjasama membangunkan industri tenaga boleh diperbaharui, hidrogen dan juga penanaman karbon ataupun carbon trading di bumi Sarawak ini sekarang ini telah melengkapi satu tahap yang lebih ke arah antarabangsa yang perlu mengeluarkan ekonomi baharu dan juga mengeluarkan peluang pekerjaan yang lebih luas bukan sahaja kepada penduduk di bandar tetapi untuk mengekalkan golongan belia di Sarawak ini selepas mereka selesai melanjutkan pelajaran menetap di sini dan berbakti untuk negeri Sarawak. Itu poin yang menarik, Nuzuludin, kerana ini membawa saya kepada soalan yang seterusnya. Kerana kita lihat di negeri-negeri seperti Kelantan dan Terengganu, sentimennya begitu berbeza dengan negeri-negeri lain. Dan adil untuk saya katakan sama juga seperti Sarawak. Tapi di Pantai Timur seperti Kelantan dan Terengganu, ada juga elemen anak-anak muda yang berdaftar untuk mengundi di situ dan akan mengundi di situ. Mereka sebenarnya tidak menetap di situ. Mereka merantau. Mereka pergi kerja di Kuala Lumpur dan Selangor dan sebagainya. Kemudian mereka pulang untuk mengundi. Jadi mungkin world view dan perspektif mereka sedikit berbeza dengan pengundi-pengundi yang mungkin lebih tua yang sudah duduk di situ sejak sekian lama. Adakah kita saksikan di Sarawak juga sama ada elemen itu, iaitu anak-anak Sarawak ini mereka datang bekerja di Semenanjung, khasnya di ibu negara atau di tempat-tempat lain. Mereka membawakan world view yang lain berbanding dengan ibu bapa mereka atau atuk nenek mereka. Mereka mempunyai perspektif yang berbeza dan justru apa yang mereka lihat dan mungkin keputusan yang mereka akan buat pada 19 November ini berdasarkan faktor-faktor yang berlainan dengan mereka yang memang duduk di Sarawak. Nuzul.
Betul Lukman. Kalau melihat kepada perkembangan semasa tempoh 5 tahun yang lalu, bagaimana Gabungan Parti Sarawak menyusun strategi mereka untuk memastikan ada generasi baru yang akan datang lahir daripada bumi Kinalang ini mampu meneraju negeri Sarawak ini dari pelbagai sektor. Kerana bukan sahaja dari segi pentadbiran itu sendiri, kerana dalam tempoh 5 tahun akan datang, kerajaan negeri mahu mencipta lebih banyak peluang pekerjaan yang dipelopori oleh anak Sarawak sendiri dari pelbagai bidang. Kerana itu sekarang ini Sarawak melaksanakan secara agresif program-program pembangunan bakat dari segi ekonomi, pendidikan dan juga struktur pentadbiran kerajaan negeri melangkaui penduduk di bandar dan luar bandar. Kerana kita tahu dalam tempoh perancangan kehadapan Sarawak sekarang ini akan menyatukan kesemua 31 parlimen, 82 Dewan Undangan Negeri dengan ekonomi teras yang cukup unggul melangkaui sempadan. Kerana di peringkat kerajaan negeri sendiri, pelbagai program ekonomi telah dikembangkan di peringkat antarabangsa. Kerjasama antara syarikat-syarikat itu sangat penting kerana kalau rakyat ataupun golongan belia di Sarawak ini selepas mereka selesai melaksanakan ataupun selesai sahaja menjalani latihan ataupun pendidikan di institusi pekerjaan tinggi, mereka akan kembali di negeri bumi Kinalang ini untuk mengharapkan akan adanya peluang pekerjaan yang lebih banyak buat mereka. Ini antara strategi yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri Sarawak, dan baru-baru ini Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebagai pengerusi GPS dan juga Premier Sarawak berkata Sarawak akan menyasarkan dalam tempoh 5 tahun seramai 200 pakar ataupun doktor kesihatan pelbagai bidang akan lahir daripada Sarawak ini melalui kerjasama bersama dengan Universiti Sarawak Malaysia UDIMAS di Kota Semerahan sana. Ini antara pelan strategik yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri, bukan sahaja dalam masa yang sama mengembalikan autonomi Sarawak ini dari segi pendidikan, kesihatan dan juga pembangunan, tetapi dari dasarnya juga bagaimana mereka mampu menangkap perhatian golongan belia ini untuk melihat potensi yang ada di bumi Sarawak. Kerana kita tahu di kawasan pedalaman mereka akan keluar ke bandar untuk mencari rezeki, menapak di sini dan berkeluarga. Ini antara sasaran kerajaan negeri untuk meningkatkan sumber pendapatan ketua isi rumah kepada RM5,000 ke atas dalam tempoh 5 tahun. Ini pastinya akan memberikan landscape ekonomi, landscape community yang lebih kuat, lebih kukuh dalam tempoh 5 tahun akan datang, supaya lebih ramai anak Sarawak yang mungkin mereka belajar di luar, mereka boleh datang memberikan bakti mereka, memberikan sumbangan mereka, berkongsi pandangan dan juga kemahiran masing-masing untuk membangunkan sektor di bandar dan pedalaman, khususnya dari segi perikanan, pertanian dan juga perindustrian di Sarawak ini, Lukman. Baik, Nuzuluddin Abdul Razak, terima kasih. Kita berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini.